Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Umairah Ayuni binti Kayu Rahmat. Nombor matrik D202110999056. Saya merupakan seorang mahasiswa daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bagi tugasan saya pada semester ini untuk subjek VAA 3013 iaitu pengeluaran ternakan, saya diminta untuk melaksanakan satu projek iaitu projek Carnival Edu Ternakan Digital, di mana saya perlu mengakreditasikan teknik pengurusan ternakan secara fizikal. Oleh itu, saya diminta untuk memilih satu ladang ternakan yang berhampiran di kawasan perumahan saya di negeri Johor. Bagi projek ini, saya telah memilih tajuk dalam pengurusan makanan bagi haiwan ternakan iaitu lembu. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana proses dalam memberi makanan kepada haiwan ternakan tersebut. Let's go! Bersama saya hari ini ialah Encik Rahaizat atau dikenali sebagai Tok Lan. Beliau merupakan seorang penternak yang telah berkecimpung dalam industri ternakan ini. Beliau telah menjalankan ternakan ini semenjak kecil berumur 20 tahun. Pada mulanya beliau hanya menternak lembu, kemudian dikembangkan dengan membela kambing dan juga beliau mempunyai rusa yang tersendiri di rumah. Kan dulu ajak membawa dengan dua untuk aku pergi LAN ya. Kami nama lain benda IC lain. Saya dah ternak lembu daripada umur saya 8 tahun ya. Seorang tu baik dulu kalau kan lembu tu. Kalau kita boleh seko baik boleh banyak sebab penjagaan sama. Kita boleh seko pun kita tengok, kalau kita boleh banyak pun kita tengok. Macam dia punya makanan jangan dia songkit dekat rusuk kau makanan banyak kita orang buat sendiri lah. Yang cara jagung yang beli macam apa soya harga tak mahal lah. Ini beramal pun hati Jedak macam penjagaan dia tak buat salah. Ubat-ubatan tu macam ubat cacing lah. Ubat cacing tu dengan tangan lah itu. kalau macam ubat-ubat tu kan, dia punya penjagaan tu macam bila berpenyakit ke ataupun ada waktu-waktu dia kena bagi. Dia macam kita nak bagi gemuk, kita kena pandai bertanya. kalau itu sangat 6 tahun Bulan sekali RM2 dia ada selera makanan. Jadi dia kalau rendah. nak makan memang macam kamu, jangan dia tak nak makan. Satu-satu kalau macam orang selalu cari macam daging lembu ke kambing yang selalu macam paling ramai. Dia tengok perayaan, macam perayaan kita ni raya haji, raya puasa, memang permintaan tu memang tak cukup lah. Yang kambing ni dia tak punya yang apa macam orang-orang datang asing pun banyak lagi. Dan memang dia minta ular ke memang dia minta kambing. Kambing ni tak cukup. Kambing ni kata orang tu kita tiap minggu dia keluar. Oh, kalau kambing Sebab kambing ni tak mahal lagi dia, dalam 1,000 seekor. Jadi orang senang nak beli. Kalau ini apa yang ni? Yang ni salad jagung. Oh, sebenarnya yang beli tu lah. Mesin tu kita ada mesin buat makanan. Tarik lepas. Tarik. Tarik pas.
Semasa menjalankan rakaman tersebut, Tok Lan telah membawa saya ke sebuah perladangan terbesar di negeri Johor, iaitu Ladang Alaf YPJ. Ladang Alaf YPJ Plantation Sindiran Berhad terletak di daerah Kota Tinggi Johor, salah satu ladang terbesar yang mempunyai keluasan sebanyak 24,000 ekar di negeri Johor. Peternakan integrasi dalam ladang ini tertumpu kepada ternakan lembu, kerbau dan kambing. Ternakan integrasi ini juga terbuka untuk jualan. Ternakan yang sering menjadi tumpuan para pembeli adalah lembu, terutama pada hari perayaan. Ladang Alaf menjalankan ternakan secara filot, iaitu menternak lembu pedaging secara berkurung dengan memberi makanan yang bermutu serta air yang secukupnya untuk membesar dan menggemukkan lembu-lembu dalam masa yang singkat. Ladang Alaf YPJ mempunyai ladang penanaman Napier yang diusahakan tersendiri. Oleh yang demikian, pengurusan pembelian makanan di ladang tersebut dapat dikurangkan kerana tiada kos pembelian makanan yang tinggi. Kos pembelian makanan yang digunakan hanya untuk membeli makanan tambahan seperti dedak dan mineral blok, iaitu garam lembu. Salah satu produk utama ternak perlu mengekalkan kehidupan normal adalah garam. Ia diperlukan untuk menormalkan keseimbangan asid-asid dalam otot, badan dan fungsi sistem pencernaan dan saraf. Semasa melakukan tugasan ini, saya diberikan peluang untuk melakukan proses pengurusan makanan kepada haiwan ternakan, iaitu lembu. Menurut Encik Abbas selaku asisten manager di ladang tersebut, pada waktu pagi, lembu-lembu ini akan diberikan makan dedak bercampur tahi minyak terlebih dahulu sebagai pembuka selera. Selepas 30 minit, barulah lembu-lembu ini diberikan makanan lain, iaitu Napier. Tahi minyak adalah bahan makanan ternakan ruminan yang merupakan sisa pertanian dan amat sesuai untuk dijadikan bahan utama makanan ternakan ruminan, khususnya ternakan lembu pedaging. Menurut beliau juga, purata makanan bagi setiap ekor lembu adalah 10% daripada berat lembu tersebut, di mana lembu-lembu yang baru sampai akan ditimbang terlebih dahulu beratnya sebelum dilepaskan ke dalam kandang. Hal ini bagi memudahkan penugasan dalam menyediakan makanan bagi kesemua ekor lembu di ladang tersebut.
Dengan bantuan pekerja di sana, saya dapat merasai pengalaman tersendiri bagaimana cara untuk menguruskan pemakanan kepada haiwan ternakan tersebut. Dalam video ini menunjukkan bahawa saya perlu memasukkan rumput-rumput tersebut ke dalam jentera kecil sebelum diagihkan kepada haiwan ternakan. Kesimpulannya, pengurusan lembu daging amat mudah untuk dilakukan. Terdapat juga pelbagai cara ternakan bagi lembu seperti ternakan secara intensif, integrasi dengan tanaman utama dan ternakan secara bebas. Kaedah cara ternakan bergantung kepada individu yang menjalankan aktiviti tersebut. Sekian saja daripada saya untuk aktiviti kali ini dan terima kasih kerana sudi menonton.